COVID-19. Malaysia rupanya diperhati dunia. Okey. Ini baru-baru ini pada 5 April yang lepas seorang warga negara Kanada membuat entry di dalam Facebooknya berkenaan dengan COVID-19 ni, membandingkan negaranya dengan Malaysia lah. Dia kata penduduk, dari segi penduduk antara Malaysia dengan Kanada ni lebih kurang. Kanada penduduknya 37.6 juta, Malaysia 31.6 juta. Jadi lebih kurang lah, 30 lebih itu je kan. Beza lebih kurang dalam 6 juta je. Dia kata pada peringkat awalnya peningkatan kes COVID-19 ni awalnya Malaysia dengan Kanada ni sama. Sehinggalah pada 21 hari bulan Mac, dia kata Kanada kenaikannya mendadak, skyrocketed, dia kata kan, selepas daripada 21 hari bulan Mac tu. Sedang Malaysia terus mengekalkan peningkatan secara linear. Jadi Kanada meningkat secara mendadak begini. Yang itu yang dikomennya. Jadi persoalan yang ditimbulkannya, what did the Malaysia do differently? Apa yang Malaysia buat lain daripada yang dibuat oleh Kanada? Dan dia memberikan I think the movement control order, MCO, ataupun perintah kawalan pergerakan yang diperkenalkan di Malaysia, itu yang memberikan perbezaan di antara Malaysia dengan Kanada, sehingga Malaysia berupaya mengawal peningkatan kes. Jadi setakat 9 hari bulan ni Malaysia kita ada 4,200 kes. Kanada ada 19,400 kes. Malaysia pada negara yang ke-13 dari susunan kes yang terbanyak lah, kan, kita ke-34. Dan di Kanada sudah 435 kematian, sedang kita di Malaysia hanya 67 kes kematian lah. Ni sebagai bandingan lah. Itu yang dia kata, maknanya tu Kanada mengalami peningkatan yang kes yang begitu tinggi berbanding dengan Malaysia. Jadi rupanya kita pun tak perasan bahawa negara kita ni diberhati oleh penduduk-penduduk dunia, rupanya membuat bandingan dengan negara kita. Ada sebelum ni penduduk Amerika membuat bandingan. Dia kata Amerika tidak membuat perintah kawalan pergerakan seperti mana Malaysia. Macam itulah. Tu kawan tu dia daripada Malaysia dia balik ke US, dan di sana peningkatan kes di sana pun meningkat mendadak. Jadi itulah dia memberikan komennya di dalam Facebook. Itulah. Jadi rupanya kita ni sedang diberhati oleh dunia luar. Penduduk kalau yang antarabangsa tu organisasi antarabangsa, sehingga kita disuruh menguji cuba ubat ke apa benda tu dah lain cerita lah. Ni secara warga negara, individu rakyat-rakyat negara luar memberikan komentar-komentar terhadap apa yang berlaku di negara kita. Nah ni kalau kita buat bandingan lah, saya sebelum ni membuat bandingan Israel sekali, jadi kali ni kita tambahkan lagi bandingan dengan Kanada. Ni track record kita selalu sebelum ni memang kita pada peringkat awal ni membuat bandingan dengan Itali, pasal Itali ni kesnya teruk sangat. Jadi kita buat bandingan dengan Itali. China dah agak tenang sikit sekarang ni, kita membandingkan dengan Itali. Ni kita yang paling bawah ni yang warna warna coklat oren ni yang paling bawah sekali ni kan. Kemudian ni Kanada di sini, Itali di sini, Israel di tengah sinilah. Jadi maknanya tu Itali tu meningkatnya secara eksponensial mendadak ni kalau dibandingkan dengan ni Itali punya peningkatan. Dia lebih USA dengan Spain ni pun macam tu juga mendadak naik macam tu, exponential, peningkatan secara exponential. Kita linear, masih tenang lagi kita. Dan kalau kita perhati pun memang Israel di atas kita lagi, Kanada di atas kita lagi. Jadi kita memang agak stabil lah peningkatannya secara linear, cantik aja. Memang ada peningkatan, tetapi peningkatannya secara linear. Kalau kita bandingkan, kita membuat perintah kawalan pergerakan ni bermula 18 bulan 3 dulu. Waktu itu data yang ada adalah yang ini, yang di dalam kotak biru ni. Maknanya ni China, ni mana tu Itali, lepas tu mana tu Iran,
Spanyol. Inilah data-data ini yang membuatkan data-data daripada negara-negara tersebut membuatkan kita mengambil keputusan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Alhamdulillah kerajaan kita telah mengambil tindakan tersebut, maka dengannya keadaan di negara kita dapat terkawal. Kalau dibanding sini, saya bandingkan di sini Malaysia, Australia, Israel, Kanada, Turki, United Kingdom, Iran, France, China, Jerman, Itali, Spain. Tengok, kita paling bawah lah kalau ada kat sini ni. Kalau kita buat bandingan negara-negara yang memang agak teruk juga tu kan, kita kira bawah lah juga kita nak dikira ni kat sini kan. Jadi ini adalah hasil daripada tindakan kita membuat memutuskan rantaian virus tu tadi dengan melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Ini kalau kita banding, bila dibanding dah hadirkan US ni, US 400,000 lebih, banding dengan Eropah ni kan 100,000 lebih je kan. Jadi kita bandingannya begini terhadap negara-negara tersebut lah. Tapi apabila kita membuat bandingan di dalam negara-negara Asia Tenggara ni kan, maka kita adalah yang tertinggi, diikuti oleh Filipina. Tapi dari sudut kematian, Indonesia paling tinggi 280, walaupun dia punya kes dia agak lebih rendah kan tetapi dari segi sudut jumlah kematian di Indonesia paling tinggi 280, Filipina 203, kita baru 67, Thailand 32. Jadi tapi dari segi inilah dari segi kes peningkatan kes, kita lebih tinggi berbanding negara-negara lain di Asia Tenggara. Jadi ini yang kita kena jaga-jaga ni. Sebab itu kita dan baru sebentar tadi kita telah mendapat pengumuman bahawa pelaksanaan perintah kawalan pergerakan ini dilanjutkan lagi. Patutnya kan habis pada 14 dari bulan 4 ni kan, lanjutkan lagi sehingga tambah 2 minggu lagi sehingga 28 hari bulan Mac, untuk supaya kita terus mengekalkan usaha untuk memutuskan rantaian virus tersebut. Ini bandingan dekat dunia ini pada semalam lah 9 hari bulan tadi 9 hari bulan lah. Ni dunia sudah mencatatkan 1.6 juta kes dengan 95,000 lebih kematian. USA paling tinggi 400 lebih, 460 lebih dengan 16,000. Maknanya sekarang Itali 18,000, dia dah 16,000 US. Pantas betul. Spanyol 153, 15,000, Itali 143, 18,000. Jerman sudah 118,000, 2,000 lebih. France sudah 12,000 kematian. Tengok tu. Jadi mana kita tak takut. Kita sekarang dah yang ke 34 kalau tak silap. 67 kematian, 4,228. Tadi Kanada 20,000 dah. Dengan 509 kematian, bayangkan. Israel, mana Israel? Ni Israel 9,968, 86. Dia dah tinggi dah. Jadi negara-negara tu Turki, negara yang kita sering buat bandingan untuk kita lihat. Jadi begitulah, kita mudah-mudahan kita dapat terus mentaati perintah kawalan pergerakan yang telah dilanjutkan sehingga 28 hari bulan ni. Mudah-mudahan kita dapat mengawal merebaknya penyakit wabak coronavirus COVID-19 ni. Jadi mudah-mudahan kita semua mentaatinya lah, ikutlah apa arahan yang diberikan oleh pihak berkuasa. Mudah-mudahan kita semua jadi selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.